Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Hakim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Shadaqallahul azim. Wa qala sayyiduna wa habibuna wa syafi'una Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah taala, wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qad wajaba 'ala saliki arba'atu umur. Al-amrul awal i'tiqadun sahihun la yakunu fihi bid'atun. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, syukur kepada Allah SWT pada pagi ini kita bersama-sama dalam kuliah duha khas, yang mana insya-Allah saya akan memfokuskan kepada tajuk kita memperkasakan sunnah dan menolak bid'ah, ya. Kita nak ikut sunnah dan kita nak jauhi bid'ah. Saya mulai dengan membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah sekiranya kamu itu memang kasih kepada Allah, apa jalan dia? Fattabi'uni, hendaklah kamu ikut akan daku. Orang yang kasih kepada Allah, dia kena buktikan dengan cara diikut kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Natijahnya yuhibbukumullah, nescaya Allah kasih kepada kamu dan Allah ampunkan dosa-dosa. Kemudian saya membaca hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu, kullu ummati yadkhulunal jannata, setiap daripada umat saya akan masuk syurga, illa man aba, kecuali orang yang tak mau. Jadi sahabat rasa pelik, kok ada orang yang tak mau masuk syurga? Lalu sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa pula tu yang tak mau masuk syurga tu? Jadi Nabi SAW menerangkan, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepada saya, dia akan masuk syurga. Wa man asani faqad aba, siapa yang enggan patuh kepada saya, langgar apa yang saya bawa, orang tu sebenarnya dia tidak mahu masuk syurga. Kemudian saya memetik kalam dari Hujjatul Islam, ulama besar dalam dunia Islam, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, dalam rangka beliau memberi nasihat kepada murid beliau, ya. Murid beliau mengutus surat kepada Imam Ghazali, tuan guru, tolonglah berikan kepada saya beberapa nasihat yang ringkas tapi padat. Saya nak amal hingga ke akhir hayat.
Jadi antara nasihat yang diberikan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala kepada murid beliau, kata Imam Ghazali, wajib ke atas seorang salik, orang yang berjalan menuju kepada ridha Allah itu 4 perkara. Al-amrul awal, perkara yang pertama, i'tiqadun sahihun la yakunu fihi bid'atun. Hendaklah dia berakidah dengan akidah yang benar. Jangan ada dalam akidah dia tu sebarang bentuk bid'ah. Sebarang bentuk rekaan-rekaan dalam akidah jangan ada. Bimbang tidak dapat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelum saya pergi lebih jauh supaya kita itu dapat mengamalkan amalan yang baik dalam kehidupan kita, khusus dalam majlis-majlis ilmu, izinkan saya kongsikan beberapa adab dalam majlis ilmu yang insya-Allah kita sentiasa boleh amalkan. Kerana kata para alim ulama, al-adabu fauqal ilmi. Adab itu berada lebih atas dari ilmu. Kenapa? Kerana dengan menjaga adab, insya-Allah ilmu yang sedikit pun membawa manfaat. Kita bimbang kalau kita tidak jaga adab, ilmu yang banyak bahkan membawa mudarat. 3 adab yang zahir dan 1 adab yang batin dalam kita berada dalam majlis ilmu. Pertama, kita memilih cara duduk yang sesuai dengan majlis ilmu. Kalau tidak ada keuzuran, salah satu dari 3. Pilihan yang pertama adalah kita duduk, dia panggil iftirash. Duduk macam tahiyat awal. Saya perhatikan guru saya, Syekhuna Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki hafizahullah. Kalau kerusi tidaklah ya. Tapi kalau beliau disediakan macam pentas, tempat duduk, masa menyampaikan ilmu pun beliau duduk macam tahiyat awal. Tuan-puan boleh cubalah. Saya dah cuba. Lengok. 10 minit, 15 minit, mana pergi kaki aku? Pegang-pegang, ada lagi. Rupanya sudah kebas. Mujurlah ada pilihan yang kedua, duduk tawarruk macam tahiyat akhir, itu lebih rehat. Dan pilihan yang ketiga, duduk tarabuk, iaitu duduk bersila. Kalau kita lengok, kita tukarlah antara 3 cara duduk. Kalau tidak ada uzur, elakkan daripada menunjurkan kaki ataupun bersandar di dinding ataupun di tiang. Ini adab dia. Bahkan Imam Malik rahimahullah taala pernah tidak, bukan Imam Malik, siapa ulama, tidak silap saya mungkin Qadhi Iyad, yang mana beliau tidak menjawab soalan yang ditanya oleh anak khalifah semata-mata kerana anak khalifah itu bertanya dalam keadaan bersandar. Sudah diulang 3 kali, akhirnya barulah diterangkan bahawa beliau tidak menjawab itu bukan kerana memperlekehkan kedudukan anak khalifah, tetapi beliau mahu soalan itu ditanyakan dalam keadaan yang beradab. Yang kedua, kita berikan sepenuh perhatian dengan tidak kita bersembang-sembang, tidak kita berlawak jenaka dalam majlis ilmu, dan kita tidak juga sibuk dengan handphone, dengan gadget, kecuali kalau memang handphone kita gunakan untuk mencatat. Kalau di tempat kami di KL, memang ada setengah jamaah dia macam itu. Masa ustaz berkuliah, dia akan catat dalam handphone dia. Lepas habis kuliah tu dia touch up sikit, dia share dalam grup WhatsApp. Kalau untuk mencatat, tidak mengapa. Kemudian yang ketiga, adab yang zahir, kita hormati apa-apa sahaja yang menjadi wasilah perantaraan antara kita dan ilmu. Bukan sahaja makhluk yang bernyawa, manusia yang menyampaikan, yang kita panggil dia ustaz, syekh, kiai, maulana dan sebagainya. Bahkan makhluk yang tidak bernyawa seperti kitab yang kita gunakan dalam pengajian juga kita muliakan. Berarti jangan kita letak atas lantai, dan kita tindih dengan handphone, dengan kunci kereta dan sebagainya. Ini 3 adab yang zahir. Cara duduk kita orang nampak. Adakah kita asyik bersembang, bermain telefon, juga orang tahu. Adakah kita ada hormat kepada guru, kepada alat-alat pengajian, juga orang dapat rasakan. Tinggal 1 adab yang batin, ini tidak ada orang lain tahu. Ini rahsia antara kita dan Allah saja. Iaitu ikhlasun niyati lillahi ta'ala. Kita ikhlaskan niat kita semata-mata untuk dapat ridha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita hadir di surau pada masjid.
Kita hadir di masjid pada pagi ini, kita betulkan niat kita, ya Allah, moga-moga hadirnya saya di sini menjadi sebab Engkau redha kepada saya. Baik. Jadi kita teruskan kepada membincangkan tentang sunnah ini. Sunnah dari segi bahasa bermakna jalan. Ya. Jadi boleh jadi jalan yang baik, boleh jadi juga jalan itu jalan yang buruk. Ya. Sebab dalam hadis pun Nabi SAW menyebut dua-dua. Nabi bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan." Barang siapa yang membuat dalam Islam itu satu sunnah yang baik. Tapi dalam hadis yang sama juga Nabi SAW bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan." Barang siapa yang dalam Islam dia buat sunnah yang buruk. Kalau kita tidak biasa, kita rasa pelik. Sunnah pun ada yang buruk rupanya. Maksud sunnah di situ dari segi bahasa, iaitu jalan. Kalau orang tu mempelopori jalan yang baik, orang lain tiru, dia dapat pahala dan pahala orang yang tiru. Tapi sebaliknya, kalau dia mempelopori sesuatu perkara yang buruk, ditiru oleh orang lain, dia dapat dosa dan dosa orang yang meniru. Ya, orang yang meniru tetap dapat dosa penuh, tapi dia dapat dosa tambahan sebagai orang yang pelopori. Jadi dari segi bahasa, sunnah boleh jadi baik, boleh jadi buruk. Tapi kalau dari segi istilah syarak, sunnah ini hanya yang baik. Bila saya letak tajuk di live saya ini, memperkasakan sunnah dan menolak bid'ah, sunnah di situ adalah sunnah yang baik sahaja. Kita tidak nak perkasakan jalan yang buruk. Maknanya apa? Jalan yang dijalani, yang diredai dalam agama, dijalani oleh Rasulullah SAW ataupun selain daripada baginda di kalangan tokoh-tokoh agama seperti para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Jadi jangan terpengaruh, terpesona dengan ajaran Syiah. Syiah ni dah tergelincir daripada landasan sunnah kerana dia membenci kepada para sahabat atas faktor politik. Ya, dari segi politik, mereka menyokong pada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, tak ada masalah. Okey saja, sokong Sayyidina Ali bagus. Sayyidina Ali orang alim, orang yang berani, sepupu Nabi, menantu Nabi, bahkan dijamin salah seorang daripada 10 yang dijamin masuk syurga. Kalau macam itu yang kita angkat jadi pemerintah, bagus. Akan tetapi sebahagian daripada penyokong Sayyidina Ali ini, pendirian politik mereka itu menyebabkan mereka jadi ta'assub, jadi fanatik. Sehingga mereka membenci sahabat-sahabat yang lain, ada mereka menolak hadis-hadis Nabi yang diriwayat oleh para sahabat, mereka menghalalkan nikah mut'ah. Kata orang lah, orang tertarik dengan Syiah ni 3J. J yang pertama, tak payah pergi Jumaat. Jumaat tak payah pergi, sebab Imam Mahdi belum turun lagi. J yang kedua adalah jamak. Dia boleh jamak sentiasa. Kita jamak juga tapi masa musafir. Dia tak anytime boleh jamak. J yang ketiga, jima. Nikah mut'ah. Dia boleh pula kahwin 2 minggu, kahwin sebulan, kahwin setahun. Bayarlah, nak bayar berapa, negotiate lah. Saya minat dengan cik ni. Kita kahwin seminggu nak, berapa bayaran? Jadi kan bagi kita ahli sunnah wal jamaah itu adalah zina. Zina yang berbayar. Ini kita jauhi fahaman Syiah walaupun diumpan dengan 3J tadi. Jangan terpersona kerana itu bukan jalan Nabi SAW. Baik. Jadi sunnah secara umum yang kita nak ikut, nombor 1 tentulah sunnah Nabi SAW. Fattabi'uni, hendaklah kamu ikut akan daku. Kemudian Nabi SAW bersabda, siapa yang taat kepada aku. Kemudian Imam Ghazali juga mengatakan, i'tiqad biar jangan ada sebarang bid'ah. Ya, jadi sunnah Nabi. Sunnah Nabi secara umum, jalan Nabi, ajaran Nabi, cara Nabi. Secara terperinci ada 3. Ya, kalau anak-anak yang masih kecil ni mungkin dah boleh hafal terus. Yang Ustaz sebut hafal terus. Sunnah Nabi ada 3. Pertama, sunnah perkataan. Apa yang Nabi SAW cakap adalah sunnah. Ya. Yang kedua adalah perbuatan. Apa yang Nabi SAW buat. Bangunnya, duduknya, ya, berjalannya, menunggangnya. Apa yang Nabi buat, itu adalah sunnah. Yang ketiga adalah apa yang Nabi iktiraf. Maknanya mungkin orang lain yang buat, orang lain yang cakap,
Tapi Nabi mengiktiraf, Nabi puji. Contoh, dalam solat, Nabi SAW jadi imam, ada seorang sahabat bangkit daripada rokok. Kita panggil apa? I'tidal. Bangkit daripada rokok tu, i'tidal. Jadi masa i'tidal itulah dia membaca, Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Nabi SAW dengar apa yang dia baca, sedangkan apa yang dia baca itu Nabi tidak ajar. Jadi lepas salat Nabi tanya, siapa yang bercakap macam itu tadi? Akhirnya dia mengaku, saya ya Rasulullah. Nabi bersabda yang bermaksud, aku telah melihat lebih daripada 30 malaikat berlomba-lomba siapa yang menulis pahala apa yang kamu baca terlebih dahulu. Jadi walaupun Nabi SAW tak ajar, tapi bila Nabi puji, dah jadi sunnah. Sunnah pengiktirafan. Saya ulang ya. Ke ada adik-adik kita yang nak boleh ulang balik? Boleh ulang. 3 sunnah. 3 sunnah Nabi. Apa dia? Pertama, perkataan. Kedua, perkataan. Yang kedua, bagus. Yang ketiga, pengiktirafan. Maknanya Nabi terima sesuatu itu. Itu 3 sunnah bagus ya. Masih kena sediakan hadiah ni. Yang jawab betul dapat hadiah baru seronok. Baik. Secara luas, sunnah Nabi merangkumi semua sumber-sumber hukum agama kita. Sebab saya terpaksa sebut macam ini kerana dah berlaku salah faham dalam masyarakat kita. Jadi sunnah Nabi itu jadi sempit. Padahal kalau ikut Al-Quran, dah kira ikut sunnah. Ikut ijma' ulama', ulama' dah sepakat kita ikut sunnah. Menggunakan hukum yang didapati melalui jalan qiyas. Qiyas ni benda yang asalnya tidak ada dalil khusus, tapi diambil daripada dalil yang lain, dipakai hukumnya. Saya bagi contoh, misalnya hukum minum air ketum. Di Tawau banyak air ketum. Ke tidak ada? Ada juga. Tuan-tuan biasa minum kah? Apa hukum minum air ketum? Saya tak biasa minum, tapi kawan-kawan saya di Kedah, dia beritahu, dia kata, Ustaz, orang Kedah dia tak panggil air, dia panggil ayak. Ayak ketum ada 2 jenis dia ada. Satu jenis tu tak ada apa, mereka rebus, minum, badan rasa segar. Gula dalam darah pun mungkin turun, stabil. Tapi hak satu lagi tu jangan Ustaz. Mereka campur macam-macam. Mereka buh obat nyamuk, mereka buh Panadol, mereka buh tape lembu ada. Hak tu kalau mereka peram, minum, akan jadi mabuk, hilang akal. Apa hukum minum air ketum yang mabuk tadi? Jawabnya adalah haram. Mana dalil? Dalam Quran tak cerita. Dalam hadis tak ada sebut air ketum. Macam mana tahu kata haram? Itu namanya qiyas. Dibandingkan, qiyasnya maknanya dibandingkan dengan sesuatu yang lain yang sama dan ada dalil, iaitu minum arak. Minum arak ada dalil dalam Quran hadis katakan haram. Ulama kaji. Sebab hukum syarak ni dia ada 2. Minta maaf ya kalau saya sebut, jangan sensitif ya. Kawan-kawan kita yang berfahaman Wahabi, yang ni dia tak faham. Dia kata agama mana boleh pakai akal, dia kata. Memang benar, ada benda-benda dalam agama tidak boleh kita akalkan. Law kana ad-dinu yu'khadhu bi ra'yi lakana batinul khauf aula bil mashi. Kalaulah agama tu didapati dengan akal semata-mata, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, nescayalah bawah khuf itu lebih patut kita sapu berbanding dengan atas. Kalau kita pakai khuf ya, dia daripada kulit, kita tak perlu buka basuh kaki, dengan syarat masa kita pakai itu kita suci. Jadi bila kita berwuduk, memadai kita sapu saja. Kalau ikut akal, bawahlah sapu, bawah yang kita pijak sana sini. Tapi tidak, sapu khuf di bahagian atas. Jadi ada benda-benda yang memang tidak boleh diakalkan. Itu kita tidak nafikan. Itu dia panggil ta'abudi. Benda yang kita buat semata-mata kerana Allah suruh. Kalau orang tanya, kenapa sembahyang zuhur 4 rakaat? Kenapa subuh 2? Ya Allah suruh. Dia juga orang tanya, Ustaz, saya rasa pelik lah, kenapa? Kenapa ya kalau kita kentut, kita disuruh wuduk basuh muka? Padahal yang kentut tu kan punggung. Kenapa kentut tak basuh punggung, yang basuh muka? Itu kan tidak boleh diakalkan. Allah yang suruh kita berwuduk, basuh muka. Ada juga ustaz cuba-cuba nak jawab.
Dia kata macam ni bang, kita kentut, kita basuh muka, sebab bila kentut yang malu tu muka. Bontot dia tidak malu. Kan muka yang rasa malu. Tapi itu kan tak ada kaitan sebenarnya. Akal-akalan saja. Basuh muka, basuh tangan, ya, sapu kepala. Itu adalah perintah Allah. Itu namanya hukum yang ilahnya, asas hukum tidak dikenal pasti. Jadi tak boleh nak kias. Kenapa kalau kita wuduk, basuh muka sampai kaki, tayamum kan ganti wuduk. Sepatutnya sapu sampai kaki. Kalau mandi wajib, bergolek atas pasir. Sepatutnya. Tapi kan tidak, tayamum memadai muka dengan tangan saja. Itu tidak boleh ditahu apa ilah dia. Allah suruh kita ikut. Tapi banyak hukum Islam, akal boleh kenal pasti apa asas dia. Daripada kenal pasti asas itulah hukum Islam itu berkembang. Oh, arak haram. Apa asasnya? Memabukkan. Maka mana-mana minuman, walaupun bukan arak, tapi memabukkan, hukumnya haram. Macam itu cara agama kita itu sentiasa relevan sampai hari kiamat. Salah satu jalannya adalah kias. Jadi saya ulang, kita macam orang politik pula ya, saya ulang. Orang politik dia ulang perkataan dia itu supaya orang percaya. Orang ustaz-ustaz ni dia ulang supaya orang faham. Kadang-kadang cakap sekali orang masih terawang-awang. Bila ulang tu Jadi saya ulang, bila kita ikut Quran, maknanya ikut sunnah. Ikut hadis, ikut sunnah. Patuh pada ijma' ulama, ikut sunnah. Ya. Guna hukum melalui kias yang saya terangkan tadi, juga ikut sunnah. Kerana di zaman kita ada orang mendakwa, ikut sunnah ni mudah je bang. Apa dia? Kalau Nabi tak buat, kita jangan buat. Janganlah sibuk-sibuk baca Yasin malam Jumaat. Nabi tidak buat pun baca Yasin malam Jumaat. Dia tak cerita Nabi baca Yasin tiap-tiap malam. Nanti disuruh kita dia ikut sunnah, dia malas. Yang ditekankan, tak ada pun Nabi baca Yasin malam Jumaat. Tidak ada pun Nabi SAW buat kenduri arwah. Tidak ada pun Nabi SAW berdoa ramai-ramai lepas solat. Ya. Apa lagi? Tidak ada pun Nabi SAW sambut maulid. Ya, kita berdiri sambut maulid. Jadi apa yang Nabi tidak buat, kita jangan buat. Itu ikut sunnah. Itu dakwaan yang palsu. Itu adalah menyelewengkan makna sunnah. Tidak ada ulama yang muktabar mengatakan ikut sunnah adalah apa yang Nabi tak buat, maka kita jangan buat. Bahkan ulama menerangkan at-tarku la yantaju hukma. Semata-mata Nabi tinggal satu perbuatan, belum menetijahkan hukum lagi. Boleh jadi Nabi tinggal tu benda yang harus, boleh jadi benda yang makruh, boleh jadi benda yang haram. Tapi kalau yang wajib, Nabi tidak tinggal lah. Jadi, tidak semestinya saat Nabi tinggal, menatijahkan hukum. Ada kaedah yang lain lebih jelas. At-tarku la yaqtadi at-tahrim. Semata-mata Nabi SAW meninggalkan satu perbuatan, tidak memastikan kata perbuatan itu haram. Ada yang Nabi tinggal haram. Contohnya, Nabi tidak minum arak. Dan memang minum arak haram, kerana ada dalil. Nabi tidak makan daging dog. Bahkan dah hampir-hampir nak makan. Bila disebut, ya Rasulullah ini daging dog, terus Nabi tidak jadi makan. Tetapi tidak haram. Buktinya bila ada sahabat yang minta supaya diberi kepada dia, Nabi benarkan. Nabi tidak akan benarkan sahabat makan benda haram. Habis kenapa Nabi SAW tak makan? Nabi tidak biasa. Nabi beritahu, dog ni di tempat kami orang tak makan, jadi saya tidak ada selera. Macam kita lah juga. Kan? Kadang-kadang kawan kita cakap, oh kamu makan ni, makanan ni sedap. Masalahnya kita tidak biasa. Mungkin baunya kita tak suka, rupanya kita tidak selera kan. Baik. Jadi bila orang itu mengatakan ikut sunnah adalah jangan buat apa yang Nabi tak buat, dia telah melanggar Al-Quran. Dia telah melanggar hadis dan dia telah melanggar ilmu yang sangat penting, namanya ilmu usul fiqh. Usul fiqh ya. Ada ilmu fiqh. Kamu belajar apa? Tauhid. Kamu, saya fiqh. Kamu belajar apa? Tasawuf. Kan itu cabang ilmu. Fiqh dia belajar hukum. Ini wajib, ini sunat, ini harus, ini makruh, itu haram. Ya, itu namanya fiqh. Usul fiqh tidak. Usul fiqh dia tidak belajar hukum. Dia belajar hukum ambil dari mana. Dia cerita tentang sumber hukum. Kalau undang-undang Malaysia ambil daripada Perlembagaan Persekutuan, ambil daripada Akta Parlimen, ambil daripada enactment negeri,
ambil daripada keputusan mahkamah. Itu sumber hukum undang-undang Malaysia. Sumber hukum syarak, pertama ambil daripada Al-Quran, kedua ambil daripada sunnah, ketiga ambil daripada ijma', keempat ambil daripada qiyas. Ini 4 yang utama. Ada juga dibincangkan sumber yang lain, istishab, istihsan, saddu zara'i', masalah mursalah dan sebagainya. Ya. Jadi itu ilmu usul fiqh. Saya ulang ya. Bila orang tu kata Nabi tak buat, tak boleh buat, dia langgar Quran, dia langgar hadis, dia langgar ilmu usul fiqh. Al-Quran, dia langgar firman Allah Taala. Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kamu hendaklah kamu terima, yang ambil, amalkan, dan apa yang baginda larang hendaklah kamu berhenti. Al-Quran kata apa yang Nabi larang. Quran tak kata apa yang Nabi tak buat hendaklah kamu berhenti. Jadi orang ini seolah-olah dia lebih pandai. Quran kata apa yang Nabi larang jangan buat, dia tu tak. Bukan yang Nabi larang saja. Yang Nabi tak buat sudah haram dah. Ini kan bid'ah. Ini mereka-reka sesuatu yang Al-Quran tidak kata. Yang kedua, dia melanggar hadis. Dalam hadis, jelas Nabi SAW bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang saya telah larang kamu daripada melakukannya, hendaklah kamu jauhi perkara yang dilarang itu. Nabi menggunakan istilah larang. Kemudian yang ketiga, melanggar ilmu usul fiqh. Saya dah sebut tadi, paling tidak ada 4 sumber hukum yang utama. Quran, sunnah, ijma', qiyas. Sunnah tu masih luas. Adik kita dah sebut tadi. Sunnah perkataan, sunnah perbuatan dan sunnah pengiktirafan. Tiba-tiba Quran dia tak perasan. Ijma' dia tidak hirau. Qiyas dia tidak pandai guna. Dia hanya fokus sunnah satu saja. Sunnah pula dia hanya fokus sunnah perbuatan. Saya bagi contoh ya, ini contoh yang sebenar. Di sini saya tak pastilah, tapi di Semenanjung ada orang mempertikaikan orang berzikir dengan menyebut nama Allah. Kan zikir ni macam-macam. Ada orang dia suka zikir subhanallah, subhanallah ya. Ada orang suka zikir alhamdulillah. Ada orang suka zikir Allahu akbar ya. Tambah-tambah dalam ceramah Allahu akbar, dia suka macam itu. Tapi yang popular di Nusantara, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu popular. Tapi yang jarang-jarang diamalkan, tapi ada tempat dan kumpulan yang mengamalkan, dia duduk atau dia berdiri, dia sebut Allah, 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 Allah. Itu zikir dengan menyebut lafaz Allah. Lalu ada orang di Semenanjung lah, dia mendakwa kalau zikir Allah Allah macam tu tidak ada makna. Itu tidak ada dalil. Nabi tak pernah buat. Jadi tengok daripada percakapan mereka, seolah-olah dalil hanya perbuatan Nabi. Padahal Al-Quran dalil. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wadhkurullaha zikron katsira. Hendaklah kamu sebut Allah dengan sebutan yang banyak. Itu wazkuru di situ maksudnya ingat Ustaz. Ya betul. Wazkuru boleh masuk sebut, boleh masuk ingat, kedua-duanya dikehendaki. Kita disuruh sebut Allah banyak-banyak dan kita disuruh ingat Allah banyak-banyak. Jadi orang tersebut Allah, Allah, Allah terpayung dengan dalil Al-Quran. Ayat yang lain Allah berfirman, wadhkurisma rabbika bukratan wa asila. Sebutlah nama Tuhan kamu pagi dan petang. Apa nama Tuhan kita? Ya Allah. Dalam ijma' tidak pernah ulama' mana pun mempertikaikan tak boleh kata sebut Allah Allah, tidak ada. Selama lebih kurang 700 tahun. Sehinggalah datang Al-Imam Ibn Taymiyah, bila awal-awal tokoh yang mempertikaikan, dan Al-Imam Ibn Taymiyah inilah yang menjadi idola golongan Wahabi. Jadi tak adil lah. Ulama' lain dah 700 tahun setuju boleh sebut Allah Allah, semata-mata satu orang mengatakan tak boleh, kamu ikut yang satu orang. Ya. Ijma' kalau dah berlaku tak boleh dilanggar lagi. Kemudian qiyas. Benda yang sama, hukumnya sama. Zikir sama, ibadah yang tidak diikat. Ibadah ada 2 jenis. Ini pun mereka tidak faham. Bila kita terangkan kepada mereka dalam Islam ni, bukan semua benda baharu dilarang. Asalkan baik, kita boleh buat.
Lalu dia perli, oh ustaz ni pakai kaedah asal baik boleh buat. Why not kita sembahyang subuh 4 rakaat? Ini penyakit biar bodoh asal confident. Ya, ada pula sembahyang subuh 4 rakaat baik, siapa cakap? Siapa yang ajar kamu sembahyang subuh 4 rakaat itu baik? Bila kita kata asal baik boleh buat, berarti asal baik dari segi syarak. Sengaja sembahyang subuh 4 rakaat tidak baik. Kenapa? Kerana sembahyang termasuk ibadah yang diikat dengan ikatan tertentu. Tak boleh buat lain. Pertama, ikat dengan waktu. Sembahyang mesti dalam waktu. Yang kedua, diikat dengan tempat. Sembahyang okey, tak ada masalah. Nak sembahyang di Tawau boleh, nak sembahyang di KK boleh, nak sembahyang di Kuala Lumpur boleh, New York, London pun boleh sembahyang asal masuk waktu. Tapi haji tidak boleh. Haji mesti di Kaabah. Jangan ikut nama Bilal? Rizal. Bilal Rizal pernah duduk lama di Penang. Pernah dengar tak kumpulan Taslim? Ajaran Taslim. Dia duduk di kampung Seronok. Rukun sembahyang dia ada satu jenis saja, rukun qalbi je. Niat je. Niat. Dia kalau kita tengok kumpulan Taslim ni, kita nampak dia tak sembahyang. Kalau kita tanya, kau dah sembahyang? Dah, kata dia. Tak nampak pun, aku pakai niat. Bolehkah sembahyang pakai niat? Namal a'malu bin niat, kata dia. Tapi bila kita jemput dia makan kat rumah, kita bagi pinggan kosong suruh dia niat, dia marah. Kau niatlah nak makan apa? Dia kata, apa kau baik jangan jemput aku. Ya, main-main macam ini. Tapi kalau solat dia boleh pakai niat saja. Makan dia makan betul-betul, rugilah macam itu. Baik. Jadi mereka ini antara bid'ah sayyi'ah dalalah yang dibuat oleh golongan ini adalah haji di Pulau Pinang. Tak boleh. Haji mesti di Kaabah. Ya. Kalau sa'i mesti Safa Marwah. Kalau wukuf mesti di Arafah. Itu ikatan dia. Tak boleh ubah. Kemudian ada yang diikat dengan bilangan. Itulah kata sembahyang tadi. Bilangan rakaat dia. Sama juga tawaf. 7. Tidak boleh. Ramai orang buat 3 cukup lah. Tak boleh. Dia mesti 7. Begitu juga dengan bilangan rakaat. Buat lebih haram dengan sengaja. Buat kurang juga dengan sengaja hukumnya haram. Jadi mereka tak faham tu. Tapi zikir kan lain. Selawat kan lain. Nak zikir bila? Umumnya bila-bila boleh zikir. Selawat juga sama. Tapi ada orang cakap selawat selang tarawih tu tak boleh. Loh, kamu tak faham. Bila Allah suruh selawat, berarti bila-bila masa kamu boleh selawat. Kalau kamu mendakwa solat selang tarawih tidak boleh, kamu kena datangkan dalil. Kerana kamu nak menyempitkan apa yang Allah beri secara umum. Nampak tak beza dia? Orang yang nak kata tak boleh tu kena bawa dalil. Dia tanya kita, mana dalil selawat selang tarawih? Kita kata, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dia kata itu tak sebut pun tarawih. La ilaha illallah. Tak boleh sebut. Kerana memang selawat ini ibadah yang bila-bila masa boleh buat. Jadi zikir juga sama. Nak zikir dengan lafaz subhanallah boleh. Alhamdulillah boleh. Allah Akbar boleh. Allah juga boleh. Jadi hati-hati. Akhirnya mereka hanya sempitkan kepada sunnah satu saja. Sunnah masih luas. Jangan kamu ingat sunnah hanya perbuatan Nabi. Perkataan Nabi juga sunnah. Nabi pernah berpesan, la yazalu lisanuka ratban bi zikrillah. Tak putus-putuslah lidah kamu itu basah dengan menyebut Allah. Nak dalil macam mana lagi? Jadi hati-hati, jangan mudah terpengaruh dengan fahaman yang membid'ah-bid'ahkan amalan semata-mata Nabi tak buat. Ya, bid'ah dari segi istilahnya adalah yang bercanggah dengan syarak. Dari segi bahasa, apa yang baru adalah bid'ah. Ya, sebab itu setengah ulama menamakan maulid Nabi itu bid'ah hasanah. Bid'ah kenapa? Kerana memang baru. Nabi tak sambut maulid. Ya. Macam kita sambut, adakah Nabi jemput ceramah maulid? Paling-paling sahabatlah. Khulafa ar-Rasyidin, adakah pernah buat ceramah Maulidur Rasul? Tak ada kan? Jamuan sempena Maulidur Rasul? Tak ada juga. Ya. Apatah lagi, perarakan sempena Maulidur Rasul pun tak ada. Makanya, ulama kita ramai yang menerima bahawa sambutan maulid itu bid'ah, tetapi hasanah, baik. Macam mana pula baik, Ustaz? Nabi tak buat, sahabat tak buat. Kerana baik tak baik bukan dilihat pada Nabi SAW buat atau sahabat buat, tapi dilihat pada dalil Quran, sunnah, ijma', qiyas. Baik. Mana dalil sambut maulid itu baik?
Pertama, kerana sambut maulid itu beramal dengan perintah Al-Quran. Mana ada Quran suruh sambut maulid? Ialah, suruh sambut maulid tak ada. Tapi Al-Quran memerintahkan, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan kurniaan dan rahmat Allah, dengan yang demikian itu hendaklah mereka bergembira. Jadi Allah suruh kita bergembira dengan kurniaan dan rahmat Allah. Apa dia? Kata para ahli tafsir, Quran dan iman. Quran dan iman datang melalui siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan rahmat Allah itu adalah Nabi. Sebab Sayyidina Abdullah bin Abbas tafsirkan ayat itu dengan ayat lain. Mana? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi bila Allah sebut rahmat maknanya Nabi. Allah suruh kita bergembira dengan Nabi. Ada tak Allah terangkan caranya? Tidak. Lain kalau Allah suruh solat. Aqimus solah. Boleh ke satu orang kata, solah maknanya doa. Saya tadi dah doa, kira saya dah solat. Tak boleh. Kerana solat bila Allah suruh, Allah perincikan. Ini caranya, ini caranya, ini caranya. Tapi bila Allah suruh kita gembira dengan Nabi, Allah tidak perincikan. Maka bolehlah kita bergembira dengan apa cara sekalipun, dengan syarat tidak melanggar syarak. Itu syarat dia. Okey. Di Tawau ada tak sambut maulid dengan majlis tari menari, minuman keras? Tidak ada. Kalau ada, wajib lawan. Walaupun dia kata ini sambut maulid, tapi melanggar syarak. Jadi kadang kawan-kawan kita bising, ini apa sambut maulid macam ni, campur laki perempuan? Ya, campur laki perempuan tu kamu laranglah. Kerana itu bercanggah dengan syarak. Jangan kamu komplain maulid as a whole. Ramai saja yang sambut maulid dengan selawat, dengan baca sirah, dengan baca kitab hadis, ramai saja. Kenapa kamu nak hentam maulid semata-mata ada orang-orang tertentu yang melanggar hari raya? Ada tak orang sambut hari raya dengan cara yang melanggar syarak? Dulu kan, zaman dulu, sambut hari raya kena tengok wayang. Kan? Hari raya, dah sebulan puasa, hari raya keluar dengan kekasih tengok wayang pegang tangan. Makanya, kita jangan sambut hari raya. Kerana sambut raya itu melanggar syarak. Bukan. Cara dia melanggar syarak. Komplainlah yang itu. Jangan komplain sambut hari rayanya. Jangan komplain sambut maulidnya, komplain cara yang tak betul tadi. Baik. Kemudian, apa lagi dalil sambut maulid? Iaitu hadis Nabi SAW. Bila baginda ditanya, kenapa ya Rasulullah rajin puasa hari Isnin? Nabi menjawab, Zaka yaumun wulidtu fihi. Hari Isnin itulah hari saya dilahirkan. Berarti Nabi SAW mensambut maulid setiap minggu. Cara adalah berpuasa. Baik, kalau kita berpuasa hari Isnin, ikut Nabi tak? Ikut. Tapi kalau kita buat ceramah, tu kena tengok dalil lain. Kalau kita bersyukur dengan lahirnya Nabi, caranya kita puasa hari Isnin. Itu memang jelas ikut cara Nabi. Tapi sekarang tidak. Bila bulan Rabiul Awal, kita buat ceramah Maulidur Rasul. Maka kena cek. Ceramah Maulidur Rasul ini ada dalil atau tidak? Baik. Apa ceramah Maulidur Rasul sebenarnya? Biasa orang ceramah Maulidur Rasul, adakah dia buka kitab? Tuan-tuan buka kitab muka surat ni, qala al-musannifu rahimahullah taala, jarang. Biasanya orang sambut maulid dia cerita benda sama, sejarah hidup Nabi, ibu bapa Nabi meninggal bila, Nabi beribadah di Gua Hira, datang wahyu, Nabi berdakwah di Taif, di baling batu, berdarah-darah, Nabi mendoakan hidayah, kan? Itu namanya apa? Tazkirah, peringatan. Peringatan ini disuruh oleh Allah, fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Bagi peringatan, peringatan itu bagi manfaat pada orang mukmin. Saya tidak tahu orang lain lah. Tapi kalau saya secara pribadi, kalau saya hadir majlis maulid, hati selalu tersentuh. Mata jadi cepat nak menangis. Dan ada kawan saya, dia mengaku, dia berubah daripada keadaan dulu yang teruk jadi baik, atau lebih baik daripada dulu, kerana asbab hadir majlis Maulidur Rasul. Dia hadir, dia menangis dan dia insaf. Kemudian apa lagi? Jamu makan. Kan tempat kita selalu lepas ceramah, tuan-tuan jangan balik dulu, masjid sediakan jamu makan. Kan? Apa hukum jamu makan? Nabi suruh. Nabi bersabda, afsus salam, sebarkan salam, wa'atimut ta'am, dan jamulah makan, wasallu billail wan nasu niyam, dan solat pada waktu malam, hal keadaan orang sedang tidur, yakni solat tahajud. Kan Syekh Nuruddin Hafizahullah pesan semalam, antara amalan sunnah yang patut kita buat walaupun 2 rakaat adalah tahajud. Malangnya kita itu bukan tak mau tahajud, tapi tidak terkejut.
Hanya tinggal cita-cita, harap dapat pahala niat lah. Baik, jadi kalau begitu jamu makan ni sunnah. Sebab Nabi suruh. Mesti dengan sebab tertentu? Tak mesti. Jamu makan kerana naik pangkat? Boleh. Jamu makan kerana masuk rumah baru? Boleh. Jamu makan saja-saja tidak ada sebab. Bang, jom saya belanja kamu makan. Ada apa? Tak ada apa saja nak belanja. Boleh tidak? Ya boleh. Jamu makan kerana hari jadi sendiri? Syukur, boleh. Jamu makan kerana hari jadi isteri? Boleh tak? Boleh lah, afdal lah. Isteri pun bahagia kan? Kalau kita ingat hari jadi dia. Lalu jamu makan semula hari jadi Nabi, bid'ah sesat masuk neraka. Mana otak? Kamu letak di mana otak kamu? Oh, sambut hari jadi lain boleh. Sambut jadi sultan ada orang komplain tak? Kita cuti hari jadi sultan. Tiba-tiba hari jadi Nabi kita nak komplain. Oh, tapi khilaf Ustaz. Tak pasti Nabi lahir 12 Rabiul Awal. Yang pasti Nabi meninggal wafat pada 12 Rabiul Awal. Berarti kalau kamu sambut Maulid Rasul, kamu sengaja gembira Nabi wafat. Ya, itu kan kamu tu bodoh. Kita bergembira kerana kelahiran Nabi SAW. Tak pentinglah kalau Nabi itu lahir bila. Cuma yang ulama kata yang kuat adalah yang mengatakan 12 Rabiul Awal. Kan Nabi SAW wafat hari Isnin. Makanya kamu berpuasa itu gembira Nabi wafat ya. Kan tidak bijak begitu. Apa saja banyak berlaku 12 Rabiul Awal. Maka kerana apa kita bergembira, itu niat kita. Tidak ada rasanya orang Islam yang bergembira kerana kewafatan Nabi SAW. Maka tidak masalah. Tapi dia tidak sama macam kita sambut hari raya. Mesti 1 Syawal. Kalau hari raya Idul Adha mesti 10 Zulhijjah. Maka kita cek tengok anak bulan. Tapi kita sambut Maulid Rasul bukan kerana 12 Rabiul Awalnya. Tapi kerana memperingati insan yang dengan sebabnya lah kita itu terselamat daripada murka Allah. Terselamat daripada api neraka. InsyaAllah akan dapat syurga. Orang bagi kita pertolongan duit pun kita bersyukur kepada dia. Kalau dia pernah bantu kita dapat kerja pun kita ingat jasa dia. Apatah lagi kalau yang membantu kita bahagia dunia akhirat, tidak akan kita bergembira dengan kelahiran dia. Jadi yang terakhir itu berarak. Apa hukum berarak? Tak ada dalil Ustaz. Yalah, ini bukan minum arak. Minum arak ada dalil haram. Berarak maknanya apa? Berjalan ramai-ramai. Haram ke berjalan ramai-ramai? Kan tidak harus. Boleh berubah ya. Jalan ramai-ramai macam yang LGBT buat tu haram. Kerana dia jalan ramai-ramai pertama pakai spender je. LGBT berarak dia pakai spender, pakai pakaian tak senonoh, conteng muka dengan warna pelangi, dan tujuan berarak adalah untuk mempromosikan LGBT. Itu jelas haram. Tapi biasanya lah yang sambut Maulid Rasul ni dia pakai elok, tutup aurat, dia bawa sepanduk, dia berselawat, tak masalah. Benda tu harus. Tapi takdirlah, mungkin ada orang yang tak perasan, dia berarak tu dalam keadaan tak jaga adab, tak tutup aurat, maka kita tegur di situ kesalahan dia. Jangan disesatkan sambutan maulidnya. Baik, jadi saya rasa saya akan tekan break. Saya nak sentuh satu saja sebelum saya tekan break, iaitu amalan membaca Yasin pada malam Jumaat. Ada bijak pandai yang ada PhD, dia kata Nabi tak buat baca Yasin malam Jumaat. Jadi kita tu mengkhususkan baca Yasin malam Jumaat tu tak boleh. Sebab kita kata apa masalah baca Yasin? Kan baca Yasin baca Quran. Apa masalah kamu komplain baca Yasin malam Jumaat? Dia kata kami bukan masalahkan baca Yasin. Kami memasalahkan kamu mengkhususkan baca Yasin pada malam Jumaat. Itu tidak ada dalil. Baik, kita terang pada dia bang macam ni bang. Yang dibuat oleh masyarakat bukan mengkhususkan. Mengkhususkan tu kalau orang tu berpegang, baca Yasin hanya boleh malam Jumaat. Malam lain tidak boleh baca Yasin. Dia kena bawa dalil. Atau dia kata nak baca Quran malam Jumaat hanya boleh surah Yasin. Tidak boleh baca surah lain malam Jumaat. Dia kena bawa dalil. Dan tidak ada dalil. Makanya baca Yasin bila-bila boleh. Malam Jumaat surah apa pun boleh baca. Kenapa orang kita selalu baca Yasin malam Jumaat? Pertama, sudah jadi satu kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik, Nabi SAW memberi galakan, ahabul a'mal ilallahi alwamuha wa in qalla. Sekasih-kasih amalan kepada Allah yang paling berkekalan walaupun sedikit. Sikitlah tu seminggu sekali. Kalau rajin dia tiap-tiap malam. Sikitlah tu baca Yasin saja. Kalau rajin bacalah Kahfi sekali, bab Waqiah, semua dan sebagainya. Sikitlah tu. Tapi kenapa kita teruskan? Harap-harap itu adalah Allah kasih kerana kita istiqamah. Yang kedua, ada hadis yang menggalakkan, yang Nabi SAW bersabda,
Man qara'a surat Yasin lailatal jumu'ati ghufira lahu. Atau kama qala sallam, siapa membaca surah Yasin malam Jumaat diampunkan dosa dia. Tapi hadis tu dhaif ustaz. Ya hadis dhaif, apa masalahnya? Hadis dhaif kata Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Al-Zakar dan kitab-kitab lain, sepakat para ulama di kalangan ahli hadis dan ahli fiqh dan ulama-ulama yang lain harus bahkan digalakkan beramal dengan hadis dhaif. Selagi mana bukan hadis maudhu', bukan hadis palsu. Kalau sekadar dhaif digalakkan beramal dalam fadilat. Baca Yasin hukum dah jelas sunat, tapi ada fadilat yang perkara dosa. Dhaif tak apa, amal. Targhib wa tarhib, menggalak dan menggerunkan, ya, dan lain-lain yang tidak membabitkan hukum hakam halal haram, hadis dhaif dijadikan sandaran. Apa logik dia? Okay. Saya tak pasti ya kalau di Sabah, di Tawau macam mana, tapi kalau di KL, kalau sudah pakai BMW, pakai Mercedes, pakai Porsche, apatah lagi Lamborghini, Ferrari, bawa pula highway, pagi Ahad pula clear, tidak ada orang ikut speed trap. Ikut speed limit, tak ada. Speed limit 110 highway. Nak 110 tak payah susah pakai Mercedes. Tak usah pakai BMW. Kan? Pakai Proton pun sudah cukup 110. Kancil pun boleh sampai 110. Makanya kita bawa biasanya 16, 17, 18. Betul tak? Sebab jalan elok. Kereta bagus. Sedang kita seronok bawa 108 lah katakan. Tiba-tiba kita nampak kereta depan sana dia bagi beam. Lalu lagi satu kereta juga bagi beam. Apa kita buat? Kita slow down. Slow downnya kita itulah konsep beramal dengan hadis dhaif. Sebab beam menunjukkan bahawa ada speed trap itu tak pasti. Ada orang beam sebab dia nak potong kereta depan. Terutama lori kan, kita bimbang kalau kita tengah potong dia tiba-tiba masuk kanan, so kita potong kita beam dia. Ada orang beam nak tegur kawan, dia nampak kereta kawan dia beam. Jadi beam menunjukkan kepada speed trap itu ragu-ragu. Itu konsep hadis dhaif, ragu-ragu. Tapi kenapa kamu slow down? Hati-hatilah bang. Kalau ada speed trap biar saya selamat. Itulah ulama sebut ihtiyat. Hati-hatilah bang, kalau betul ada fadilat, kamu diampun dosa. Kalau tidak ada fadilat macam itu, kamu dapat pahala baca Yasin. Nah, itu konsep beramal dengan hadis dhaif di sisi para ulama. Tapi berbeza dengan golongan Wahabi, biasanya mereka anti hadis dhaif secara total. Ya, wallahu alam. Saya cukupkan dahulu penyampaian setakat ini dan saya serahkan kembali kepada pengacara majlis. Sama ada nak ditutup terus atau nak dibuka pada sesi soalan. Silakan. Sebelum kita akhiri, mungkin ada jemaah yang ingin memberi soalan ya? Ya? Ada? Mungkin ada muslimat memberi soalan ya? Ya ada? Tidak? Jangan ustaz balik kalau ada mau tanya. Tidak? Oke, kalau tanya saya tak boleh jawab betul tu. Tanya bersama yang alim nak. Kalau tidak ada soalan, mungkin saya nak layan sedikit. Ada soalan daripada live. Bukan soalan lah, Wahabi ni dia suka datang bikin pandai lah dia. Boleh jawab tadi Arif. Dia kata hadis palsu maulid dari mimpi. Ya. Kita telah terangkan tadi, hukum sambutan maulid bukan dari mimpi. Mimpi bukan sumber hukum. Ya. Dengar ya, Wahabi-Wahabi yang singgah di live saya. Wahabi di sini mungkin tidak ada. Di live saya itu ramai. Mana tahu, itu cara dia komen kita sudah tahu. Jadi, maulid hukumnya bukan dari mimpi. Mimpi bukan sumber hukum. Mimpi hanya boleh jadi panduan beramal saja. Contoh, saya selalu bagi contoh. Satu orang mau kahwin tapi dia confused sebab dia ada dua calon. Yang mana satu yang dia nak pilih, lalu dia sembahyang istikharah. Tiba-tiba Allah bagi dia mimpi, dia duduk atas pelamin dengan yang seorang. Maka dia pilih yang itu jadi isteri dia. Itu bukan sumber hukum. Sebab hukum kahwin dah jelas. Dibenarkan dalam syarak. Kecuali dia mimpi-mimpi dia kahwin sama lelaki. Itu kan tak boleh. Oleh kerana saya mimpi kahwin sama lelaki, saya pun mau kahwin dengan lelaki. Itu kan tak boleh. Yang tadi dia mimpi kahwin dengan wanita.
Jadi jadi panduan untuk dia pilih yang itu, tak pilih yang satu lagi. Dia tidak apa-apa. Zaman Nabi SAW, sahabat selalu cerita, ya Rasulullah semalam saya mimpi macam ini. Rasulullah pun kadang cerita, semalam saya bermimpi begini, saya lihat Umar menarik jubahnya panjang. Apa yang Rasulullah faham daripada mimpi itu? Rasulullah takbir macam mana? Saya faham itu adalah ilmunya beliau. Jadi bukan tak ada masalah. Bahkan surah Yusuf mula dengan cerita mimpi. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban, itu mimpi. Saya lihat 11 bintang, itu mimpi. Lalu mimpi itu itu mimpi para nabi. Itulah Nabi SAW bagi tahu, tidak tersisa daripada wahyu kecuali mubasysyirat. Wahyu sudah tidak ada. Kalau ada orang mengaku oh saya dapat wahyu, itu tipu. Tapi mubasysyirat ada, kata Nabi SAW. Sahabat tanya mubasysyirat itu apa? Ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang elok. Jadi dia boleh dijadikan sebagai panduan sahaja. Jadi Wahabi yang berkomen tadi, dia kena tahu dalil maulid dah kita terang di ayat Quran, hadis Nabi, kemudian hadis-hadis umum suruh kita tazkirah, suruh kita jamu makan dan sebagainya. Adapun mimpi itu bukan mimpi Abu Jahal. Kamu cerita pun tak tepat. Mimpi ini riwayatnya sahih, tapi cerita tentang mimpilah. Sahih orang tu bermimpi. Dia bermimpi bahawa Abu Lahab diringankan azab dia pada hari Isnin, kerana ditanya kenapa? Kamu kan orang kafir, kamu kan musuh Nabi. Kerana aku pernah bergembira dengan lahirnya Nabi. Masa itu Nabi baru lahir, dia 4 saudara dapat berita, dapat anak saudara, dia gembira, dia merdekakan hamba. Jadi itu bukan dalil keharusan maulid. Dalil keharusan maulid itu daripada dalil-dalil yang kita terangkan tadi. Itu cuma hanya sebagai memberi satu ketenangan, kalau yang kafir pun dapat manfaat dengan gembira kelahiran Nabi, apatah kita yang bertauhid. InsyaAllah akan dapat kebaikan. Itu poin dia, bergembira dengan kelahiran Nabi SAW itu. Bukan nak suruh ikut Abu Lahab. Kerana bergembira dengan kelahiran seseorang itu bukannya Abu Lahab seorang saja. Tak perlu jadi Abu Lahab untuk gembira dengan dapat anak saudara. Kita pun kalau dapat anak saudara pula bapaknya dah meninggal, kita gembira macam tu, ganti adik kita yang meninggal, anaknya lahir. Jadi itu yang berlaku pada Abu Lahab. Ada Wahabi yang gelar kita Lahabi, kata dia, sebab kita ikut sunnah Abu Lahab sama maulid. Ini kan bodoh. Abu Lahab tu gembira sebab dia bapak saudara. Kita gembira sebab Nabi tu Nabi kita, Rasul kita. Kita kasih kepada Nabi SAW, lalu kita gembira. Jadi itulah jauh hilang ya. Saya harap orang di Tawau jangan terpesona dengan omongan Wahabi. Sepintas selalu nampak macam betul, tapi tersingkap di balik label itu, label Quran Sunnah mereka itu, kebatilan yang banyak. Hati-hati. Rujuk pada mufti, rujuk pada ustaz-ustaz yang bertauliah. Ya wallahu a'lam. Terus. Waalaikumsalam. Selawat Nabi sekali baca bersama dengan 100.000 kali selawat. Dan ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabi ala ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi katanya selawat macam itu dapat fadilat menyamai. Baik. Wallahu alam, saya akan bagi kaedah umum ya. Kaedah umum amalan dan fadilat. Bila sesuatu amalan itu ada fadilatnya disebut oleh Rasulullah SAW, maka pasti benar. Terutamanya kalau hadisnya itu hadis yang sahih. Kalau hadisnya dhaif, kemungkinan benar. Bukan sebab kita meragui Nabi. Kita kena faham ya. Meragui Nabi SAW haram. Bawa kepada kufur ya, kalau orang itu ragu-ragu dengan Nabi. Tapi cerita hadis dhaif ni, adakah betul Nabi bersabda begitu? Jadi ada keraguan yang besar. Kalau hadis sahih, ada keraguan juga. Sebab hadis sahih ni, kalau hadis ahad, dia tidak macam hadis mutawatir. Apa beza dia? Hadis mutawatir, perawinya ramai. Bila perawi begitu ramai, tak mungkinlah seramai itu tersilap. Kan logiknya begitu. Seorang dua mungkin terlupa. Tapi kalau sampai 10-20 orang cerita benda yang sama, tak mungkin mereka silap. Jadi hadis mutawatir, yakin. Hadis yang ahad ada sedikit keraguan kerana seorang dua ni dia boleh terlupa, dia boleh tersilap. Ini betul ke Nabi cakap macam itu atau kamu lupa?
Betul ke Nabi cakap macam itu ataupun kamu silap faham? Oleh kerana ada keraguan inilah ulama hadis bekerja keras mengkaji kualiti perawi tadi. Siqah ke, pelupa ke, macam mana orangnya. Sampai macam itu ulama buat kerja. Jadi dia kaji. Yang kedua, bersambung tak sanad tu. Kamu ni tabi'in. Lalu kamu suruh cakap Nabi bersabda. Kamu tak jumpa Nabi. Siapa yang bagi tahu pada kamu? Kan ada keraguan-keraguan macam itu. Jadi kesimpulannya, sama hadis sahih dan dhaif ada sedikit keraguan sebab hadis ahad. Tapi hadis sahih keraguannya itu kecil. Kemungkinan besar memang Nabi bersabda begitu. Maka dari segi hukum hakam wajib kita beramal dengan hadis sahih. Tapi hadis dhaif ni tak pasti. Mungkin Nabi kata, mungkin Nabi tidak kata. Makanya sebab itu ulama kata kalau nak tahu hukum hakam halal haram, hadis dhaif janganlah. Dia tidak kuat. Tapi kalau setakat cerita fadilat, tidak masalah lah. Kerana kalau betul fadilat, kamu dapat. Kalau tidak betul pun, memang hukumnya sudah jelas. Begitu ya. Jadi kalau hadis menyebut tentang fadilat, itu kita yakin. Memang itulah fadilat yang dijanjikan. Tapi kalau tidak ada dalam hadis, tapi disebut oleh para ulama, itu biasanya berdasarkan pengalaman saja. Sebab ulama ini juga mereka mungkin mendapat ilham daripada Allah Ta'ala. Mungkin mereka mengamalkan dan mereka mengalami sesuatu kebaikan, lalu mereka kongsikan. Maka yang itu statusnya tidak sama seperti yang diberitahu dalam hadis. Kalau kamu mau percaya, itu kamu percaya dengan pengalaman orang. Tapi kalau kamu tidak percaya pun, ia tidak sama seperti kamu percaya kepada hadis. Itu beza dia. Jadi kena cek lah. Yang kata fadilat itu, adakah memang ada hadisnya? Yang itu, kalau hadis sahih, kita wajib percaya. Kalau hadis dhaif, kita masih boleh jadikan sebagai sandaran amalan. Tapi kalau tidak ada hadisnya, hanya sekadar dicerita oleh ulama', maka sangka baik kita dengan ulama' itu adalah pengalaman daripada beliau. Itu saja. Wallahu a'lam. Ada anak muda kita. Ya. Solat 50 waktu, apa namanya? Wah, menarik soalan ni. Ini barangkali dalam kejadian Mi'raj, ya. Nabi SAW asalnya diwajibkan untuk sembahyang fardu itu 50 waktu. Tapi kata Nabi Musa alaihissalam, nanti umat kamu tu tak mampu. Jadi minta kurang. Jadi Rasulullah minta kurang. Bila sudah tinggal 5 waktu saja tersisa, Nabi dah malu nak minta kurang lagi. Jadi itu kita tahulah yang 5 tu, anak-anak tahu kan, subuh lagi, Zuhur, Masya Allah. Jadi yang setakat itu kita sama-sama tahu. Yang 50 tu, wallahualam, saya tidak tahu. Mungkin ada dibincang oleh ulama atau tidak, saya tidak tahu. Kerana la adri nisful ilmi, menjawab tidak tahu tu separuh dari ilmu. Jadi saya secara jujur, kalau ditanya nama solat 5 waktu, saya tahu. Kalau 50 waktu itu saya belum tahu lagi. Pernah Imam Malik rahimahullah ta'ala didatangi oleh orang dari jauh. Mereka tunggu lama, akhirnya Imam Malik keluar. Lalu mereka tanya kepada Imam Malik, minta fatwa. Imam Malik kata, saya tidak tahu. Lalu mereka macam agak kecewa kerana mereka datang dari jauh. Kan dulu kan bukan ada kapal terbang, musafir jauh, tunggu lama. Tahu-tahu jawapannya saya tidak tahu. Tapi Tuan Imam, kami datang dari jauh. Jawab Imam Malik, ya kalau kamu turun dari langit sekalipun, kalau saya tidak tahu, ya saya tak tahu. Jadi setakat tahniah ya, adik tanya soalan yang menarik, tapi Ustaz tidak tahu. Nanti kalau ada jawapan, Ustaz bagi tahu, insya-Allah. Ya. Bila Nabi SAW wafat? Dari segi tarikhnya adalah sama seperti tarikh kelahiran, iaitu pada 12 Rabiul Awal. Okey, saya rasa yang tuan-tuan ni faham kan dari soalan kan? Kalau saya dekat ni nanti semua ni bertanya ni. Jadi saya menghormati juga lah yang belia-belia ni. Ya. Jadi sebelum kita mengakhiri kita punya slot pada pagi ini, seperti mana yang kita tahu, Ustaz Engku ni antara orang yang alim dalam bidang akidah, dan kehadirannya di sini pun untuk makluman semua, ini kali pertama Ustaz Engku datang ke Tawau, dan dalam jelajah beliau ke Tawau, masjid kita terpilihlah pada pagi ini
Ustaz, boleh saya minta izin dalam 2 minit tak? Boleh. Sebab ada soalan saya rasa penting daripada satu orang dia guna akaun nama Alien Hijau. Dia tanya, saya keliru, hadis dhaif memang boleh pakai jadi amalankah? Dia tanya. Jadi saya rasa saya perlu jawab supaya beliau tidak keliru. Ya, tapi dalam skop yang tertentu ya. Jadi ini dah diterangkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, sepakat para ulama ya. Baik ulama itu ulama hadis ataupun ulama fiqh ataupun ulama-ulama yang lain harus, maknanya boleh dan digalakkan, yustahabu dalam bahasa Arab, beramal dengan hadis dhaif. Tapi syaratnya hadis dhaif itu tidak sampai ke peringkat palsu. Palsu itu sejenis dhaif, tapi dhaif yang parah lah, dianggap bukan hadis sebenarnya. Palsu tidak boleh. Tapi kalau masih dhaif-dhaif biasa, diamalkan. Tapi skop yang tertentu, saya cakap yang tidak boleh dahulu ya. Nak menetapkan halal haram ya, kepada yang bertanya Alien Hijau tadi, tak boleh. Nak katakan ini sah batal, tak boleh. Apatah lagi nak jadikan pegangan dalam akidah, tak boleh. Yang boleh hanya cerita fadilat. Macam tadilah, siapa baca Yasin malam Jumaat diampunkan dosanya, itu fadilat. Baca Yasin itu memang dituntut kerana dia Quran. Tapi betul ke diampunkan dosa? Tak pastilah. Ada riwayat yang dhaif. Kata para ulama, elok kamu beramal, kerana masih ada kemungkinan itu hadis Nabi. Ataupun tagrib menggalakkan. Contohnya siapa yang sembahyang di awal waktu begini-begini. Sembahyang di awal waktu itu memang digalakkan. Tapi betul ke dapat fadilat macam itu? Tak pastilah hadisnya dhaif. Boleh kita cerita. Tapi kalau palsu tak boleh. Kita reka sendiri. Siapa yang sembahyang di awal waktu, niat saya baik supaya orang sembahyang awal waktu, tak boleh. Palsu tidak boleh. Dhaif itu masih ada kemungkinan Nabi sebut. Jadi secara kesimpulan, hadis dhaif memang para ulama sepakat diamalkan dalam skop tersendiri. Bukan halal haram, hukum hakam tidak, tapi fadilat beramal, menggurunkan, menggalakkan, cerita tentang sirah dan sebagainya. Bahkan dalam bab tafsir, menguatkan makna Al-Quran juga, ulama menerima hadis dhaif. Dan hadis dhaif boleh jadi kuat misalnya dengan fatwa para sahabat dan sebagainya. Jadi bab hadis ni tidak semudah sahih kita amal, dhaif kita tolak, tidak. Banyak saja hadis dhaif tapi ulama sepakat mengamalkan kerana sesuai dengan Quran dan sebagainya. Wallahu a'lam. Jadi untuk mendapat berkatan, kita mintalah Al-Fadhil Ustaz untuk mendoakan kita semua, moga-moga lah ya, dijauhi masjid kita ni dari pahaman-pahaman selain Ahlussunnah wal Jamaah, dan diberi juga untuk kita semua ni keenakan ataupun kelazatan untuk mencari ilmu yang selari juga dengan tuntutan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi